Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah bersama saya lagi Ustaz Faiz bagi pembelajaran subjek Jawi. Okey, baik. Jadi macam biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Sama-sama kita tanda tangan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insya-Allah kita teruskan lagi untuk pelajaran Jawi. Masih lagi pelajaran pertama iaitu suku kata tertutup pola vokal U dan O. Ataupun suku kata tertutup vokal wow. Baik, jadi kalau sebelum ni kita belajar unit yang pertama iaitu konsonan ba, ta, jim, ca dan juga dal. Jadi untuk hari ini kita akan belajar unit yang kedua iaitu suku kata tertutup pola vokal U dan O, konsonan ra, sin, nga, pa dan juga kaf. Alright. Baik, jadi untuk konsonan ra, sin, nga, pa dan kaf. Huruf ra, sin, nga, pa dan kaf ni kalau dalam rumi dia apa? Baik, jadi kita tengok. Sebelum kita tengok huruf ra. Ra sama dengan apa? Ra sama dengan R. Dia sama dengan R. Seterusnya sin. Sin sama dengan S. S. Lagi nga. Nga. Ada ke huruf nga? Tak ada kan? Nga sama dengan NG. Jangan lupa. Nga sama dengan NG. Okey, jangan salah tau. NG. Baik, seterusnya pa. Pa sama dengan huruf P. Dan yang terakhir, kaf. Huruf kaf dia sama dengan huruf K. Jadi konsonan ni yang kita akan belajar untuk unit yang kedua. Bagi tajuk suku kata tertutup vokal wow. Baik. Jadi macam mana yang dikatakan dengan suku kata tertutup konsonan ra, sin, nga, pa dan juga kaf? Jadi kat mana huruf ra, sin, nga, pa dan juga kaf ni nak duduk? Baik. Jadi kalau kita tengok, kalau namanya suku kata tertutup, mesti kita kena ingat apa? K, V dan juga K, iaitu konsonan, vokal dan juga konsonan. Betul? Kalau Jawi pun sama. Sama juga konsonan, vokal dan juga konsonan. Kalau dalam suku kata tu mesti ada tiga ni, mana lengkap itu adalah suku kata tertutup. Jadi yang dikatakan sebagai suku kata tertutup konsonan ra, sin, nga, pa ataupun kaf ni, baik, dengar baik-baik. Kita tengok yang pertama KVK, contoh kan? KVK. Kita tengok rumi dulu. Okey, V yang di tengah-tengah tu, V tu mestilah huruf vokal. Jadi kalau tajuk kita huruf vokal apa? Suku kata tertutup vokal apa? Vokal U ataupun O, betul? Jadi U dan O mestilah berada di tengah-tengah. U ataupun O. Baik, yang belakang, K yang belakang, yang terakhir itu adalah apa-apa sahaja huruf yang sesuai, yang boleh dijadikan perkataan, tetapi mestilah syaratnya adalah huruf konsonan. Kalau dia huruf vokal, dia tak jadi. Dia akan jadi suku kata terbuka. Yang penting dia mesti huruf konsonan. Apa-apa saja belakang. Apa-apa huruf kecuali alif ataupun waw ataupun ya. Kalau dia rumi, kecuali A, I ataupun I dan U. A, I, I, O, U. Baik. Jadi, kat mana nak letaknya huruf R, S, N, G, P dengan K ni? Dia letaknya adalah di K yang pertama, iaitu sebelum huruf vokal. Baik. Jadi, huruf ra ni kat sinilah. S sama N, G, P dan juga K ni dekat sinilah. Baik, untuk Jawi. Kita tengok pula Jawi. Sama saja. Huruf vokal tu adalah huruf waw. Mana kat tengah-tengah tu mestilah huruf waw. Dalam suku kata, tengah-tengah mestilah huruf waw. Barulah dikatakan sebagai suku kata tertutup vokal waw. Yang terakhir samalah. Apa-apa saja huruf, yang penting dia huruf konsonan. Jadi, huruf yang sebelum huruf waw ataupun sebelum huruf vokal, itulah dia kedudukan bagi konsonan tadi. Konsonan ra, sin, nga, pa dan juga kaf tadi. Baik, mudah saja. Okey, jadi kena ingat. Jadi kedudukan bagi tajuk kita pada hari ini iaitu ra, sin, nga, pa dan juga kaf adalah sebelum huruf vokal. Boleh faham? Alright, baik, kita teruskan. Jadi untuk hari ini kita masuk dulu konsonan ra.
Nah, konsonan ra dulu. Kita tengok contoh-contoh bagi konsonan ra. Yang ni suku kata tertutup, vokal waw, konsonan ra. Alright. Baik, jadi ra sama dengan R. Okey, betul? Ke salah? Betul. Ra sama dengan R. Jadi kita tengok macam mana nak kenal, kita mesti berpandukan K, V dan juga K. Sama saja. Sebab dikatakan sebagai suku kata tertutup. Jadi kita nak tengok macam mana dikatakan sebagai suku kata tertutup konsonan ra ataupun R ni. Jadi kita tengok K, V, K kan. K, V, K ni makna kata rumi lah, betul. Jadi K yang pertama adalah konsonan, yang V vokal kan. Dan K yang ketiga sama juga konsonan. Baik, jadi huruf tengah-tengah tu huruf vokal. Huruf vokal mestilah sama ada U ataupun O sebab kita dalam tajuk vokal waw. Jadi yang di belakang, huruf V yang di belakang apa-apa saja huruf. Kan tadi kita dah belajar apa-apa saja huruf. Yang penting dia adalah huruf konsonan. Jadi di depan ni lah, K yang di depan ni adalah kedudukan bagi huruf R tadi. Kena ingat Jadi dia akan jadi sama ada RU ataupun RO. Dan di belakangnya ditutup dengan apa-apa saja huruf konsonan yang sesuai. Sama juga kalau dalam Jawi. Konsonan, vokal dan juga konsonan, betul? Baik, jadi vokal yang di tengah-tengah adalah vokal waw. Mesti waw sebab kita tajuk waw. Melainkan kita di bawah tajuk suku kata tertutup vokal ya. Baru diletakkan huruf ya di tengah-tengah. Baik, jadi sekarang ni waw. Mestilah huruf waw. Jadi yang belakang pun sama, apa-apa saja huruf konsonan yang sesuai. Jadi kalau dikatakan sebagai konsonan ra, mestilah sebelum huruf vokal ni adalah huruf ra. Boleh faham? Jadi ini adalah dimaksudkan sebagai suku kata tertutup vokal waw konsonan ra. Maknanya ra duduk di hadapan, kemudian barulah huruf vokal dan kemudian ditutup dengan apa-apa sahaja huruf konsonan. Boleh faham? Okey, baik. Jadi kita tengok contoh untuk lagi faham. Yang seterusnya kan. Okey, ra, waw dan juga apa-apa huruf kan. Ataupun kita tengok dulu. Kalau waw biasanya dia antara U dengan O. Baik, kita tengok U dulu. Makna kata contoh bagi kalau R sama dengan R kan. R sama dengan ra, maaf. Jadi kita tengok dulu RU. Kan dia boleh jadi RO ataupun RU kan sebab waw ni ada dua kan. Jadi kita tengok contoh yang kita guna waw sama dengan U dulu. Jadi RU. Kita tutup dengan apa-apa huruf. Contoh kita ambil contoh RU RU kita ambil yang boleh ditutupkan contoh suku kata room. Perkataan dia rumput. Contoh kan. Rumput pun boleh kan? Betul lah. Rumput. Dia dah tertutup. Seterusnya apa lagi yang boleh kita cari? Kita ambil run. Contoh dia runtuh. Lain kita ambil rung. Suku kata rung. RUNG. Kan? Terung perkataannya. Seterusnya kita ambil RUS. Rus. Bunyi dia apa? Berus perkataan dia. Contoh. Okey, baik, kita tengok yang pertama, rumput. Kenal rumput? Tak kenal rumput. Tak apalah, saya tunjuk. Ni rumput. Contohnya ada kat padang bola ke, kat depan rumah ke, itu rumput. Jadi macam mana kita nak jauhikan dia rumput ni? Kita tengok kalau R sama dengan huruf ra, U sama dengan waw, M sama dengan mim, P sama dengan pa, U sama dengan waw, T sama dengan ta. Jadi kalau kita gabungkan dapatlah perkataan ini. Ra, waw, mim, rum, pa, waw, ta, put. Jadi rumput. Rumput ada dua suku kata. Yang pertama rum, yang kedua put. Rum ni tertutup ke terbuka? Tertutup. Put pun tertutup. Jadi kita tengok yang mana suku kata tertutup vokal waw konsonan ra. Rum ke put? Mestilah yang saya merahkan tu rum kan sebab huruf vokal dia tengah-tengah huruf waw sebelum dia huruf ra. Itulah dinamakan sebagai suku kata tertutup vokal waw konsonan ra. Kita tengok contoh seterusnya runtuh. Runtuh. Kenal kan? Tahu tak runtuh tu apa? Runtuh contoh tanah runtuh, bangunan runtuh. Itu runtuh lah. Kan? Baik, macam mana nak jauhikan runtuh? R sama dengan ra, U sama dengan waw, N sama dengan nun. Sama-sama T sama dengan ta, U sama dengan waw, H sama dengan ha. Ingat kalau H kebiasaannya kalau jauhi diguna ha bulat ataupun ha simpul. Dia tak pakai ha pedas tu. Kebiasaannya kalau dalam Jawi. Okey, baik. Jadi kalau digabungkan dapatlah macam ni. Ra, waw, nun, run, ta, waw, ha, tuh. Runtuh. Runtuh ada berapa suku kata? Sebut-sebut. Run dengan tuh. Ada dua suku kata. Suku kata yang pertama run, suku yang kedua tuh.
Run, suku kata tertutup kan, sebab dia akhiri huruf nun, huruf konsonan tu. Jadi dia suku kata tertutup vokal waw konsonan apa? Konsonan ra. Sebab saya pun dah tandakan warna merah kan. Kita tak, sebab huruf di hadapan dia huruf ra. Seterusnya terung. Pernah dengar perkataan terung? Terung pernah dengar? Ni terung. Tengok ni terung. Warna apa ni? Warna ungu. Warna purple. Ataupun kita panggil apa? Banafsajiyun. Betul? Entah. Bahasa Arab. Okey, baik. Jadi terung. Macam mana kita nak eja terung dalam bahasa Jawi? Dalam tulisan Jawi, macam mana kita nak jawikan dia? Baik, T sama dengan apa? Sama-sama. I. Nak letak tak? Tak payah. Sebab apa tak payah? Kalau I biasanya sama dengan ya, betul? Kalau kita letak ya, dia akan jadi apa? Tirung. Tirung tu apa? Binatang apa tirung? Jadi tak payah letak. Terus sahaja ra. Kita letak ra sebab ra sama dengan R tadi kan. U sama dengan waw, NG. Jangan pula kamu letak N sama dengan nun, G sama dengan ga. Itu silap. Nanti dia akan jadi terun ge. Salah. Jadi kita kena tengok daripada sebutan juga. Terung. Maknanya kita diperlukan NG. Dia bukan berasing, dia sama. NG. Dia gabung. N dengan G tu dia gabung. Dapatlah huruf nga. Terung. Dapatlah terung. Ter dengan rong. Ada dua suku kata. Jadi rong tu adalah contoh bagi konsonan ra. Faham? Okey, seterusnya berus. Contoh lain, berus. Ber dengan rus. Rus tu yang kita nak tengok kan. Jadi macam mana nak sebelum tu, tahu tak berus tu apa? Berus tu ni lah contoh. Ni berus. Berus ni apa? Ni berus apa ni? Ni berus sabut tu. Lebih kurang lah. Okey, baik. Macam mana nak eja berus? Nak jawikan dia. B. Sama juga tadi. B sama dengan ba. I. Ni sama dengan tadi. I ni tak perlu ditukarkan kepada ya. Abaikan saja I sebab dia dikatakan sebagai I apa? Dia dipanggil sebagai I pepet. Maknanya kalau ada I pepet yang bunyi dia be, ke, re, ke kan. Maknanya kita tak perlu tukarkan I kepada ya. Kita biarkan saja sebab kalau kita tukar kepada ya, dia akan bunyi dia jadi lain. Dia akan jadi birus. Sudah salah. Jadi biarkan saja. Teruskan saja R sama dengan ra, U sama dengan waw, S sama dengan sin. Dia akan jadi berus. Okey, boleh faham? Ini untuk contoh bagi vokal waw yang mana kita guna vokal U. U. Maknanya RU. Kita teruskan, kita tengok pula untuk masih lagi konsonan ra, tapi masih juga konsonan waw, tapi kita guna huruf O. Kalau tadi contoh bagi U, ni contoh bagi O. Maknanya kata RO lah. Kita apa-apa saja. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh rum, suku kata rum. Perkataan dia perompak. Pernah dengar perompak? Seterusnya suku kata kita boleh dapat RO, kita tambah dengan NG, rong. Borong. Pernah dengar? Baik, seterusnya ron, RON, ron. Ataupun kita dapat perkataan dia contoh daripada ron, kita boleh letak meronda ataupun ronda pun boleh. Kita tengok yang pertama. Perompak. Pernah dengar perompak? Ataupun rompak lah, perompak. Perompak ni lah orang yang jahat ni. Yang buat benda-benda tak baik ni. Dia merompak rumah orang, misalnya kata kan. Okey, baik. Jadi perompak. Kita tengok macam mana kita nak jawikan perompak. P sama dengan pa. I nak letak tak? Tak payah. Sebab apa? I dia adalah I pepet. Bunyi dia e. Kalau kita tukar, dia akan jadi pirumpak. Pirumpak. Dah pelik kan? Jadi tak payah. Teruskan saja R sama dengan ra, O sama dengan waw, M sama dengan mim, P sama dengan pa. A nak letak. A tak payah sebab kalau kita tak letak pun dia tetap akan jadi pak juga kan. Dia tak jadi pu. Baik. Dia terus saja K. K dia sama dengan apa? Biasa K sama dengan kaf kan? Tapi kena ingat kalau K berada di akhir perkataan, di hujung, maknanya dia perlu ditukarkan kepada huruf qaf. Jadi perompak. Jadi ini adalah salah satu contoh bagi suku kata tertutup vokal waw konsonan ra. Yang gunakan huruf O. Baik. Seterusnya borong. Tahu borong? Borong macam contoh pasar borong, memborong barang ke, shopping ke, itu borong lah. Jadi kita cuba jawikan. Pantas. B sama dengan ba, O sama dengan waw, R sama dengan ra, O sama dengan waw, NG. Ingat ya, NG ya, bukan N dengan G, dia NG terus.
sama dengan nga. Jadi dapatlah borong. Weh ustaz, macam burung je ejanya. Sama. Tapi memang sama. Nampak sama tapi bukan dia. Ni burung. Tapi ejaan dia sama dengan burung. Tapi burung dia guna huruf U. Ni guna huruf O. Lain maksud dia. Kena tengok betul-betul bergantung kepada ayat. Baik. Jadi rong adalah konsonan ra. Baik, seterusnya yang terakhir kita tengok contoh yang terakhir, meronda kan. Meronda. Meronda ni macam contoh polis lah, polis meronda. Macam sekarang PKP kan, polis ronda main kat luar tu, dia ronda kena saman. Tak pun sekarang pergi mahkamah, masuk penjara. Jadi nak ke? Jadi duduk di rumah. Jadi meronda. Macam mana kita nak terjemahkan dia pada Jawi? M sama dengan mim. I nak letak tak payah. Sebabnya dia akan jadi mirunda. Macam tadi, I pepet tak perlu. Teruskan saja kepada R sama dengan ra. O sama dengan waw. N sama dengan nun. D sama dengan dal. A sama dengan alif. Jadi dapatlah meronda. Ada berapa suku kata meronda? Meronda. Ada 3 suku kata. Suku kata pertama me. Yang kedua run. Suku kata ketiga da. Jadi yang mana yang kita nak? Kita nak run. Jadi run. Ra, waw, nun, run. Itu adalah contoh bagi tajuk kita, iaitu suku kata tertutup vokal waw, konsonan ra. Maknanya konsonan dia tengah-tengah huruf waw kan? Dan sebelum dia adalah huruf ra. Okay, boleh faham? Jadi anak-anak kena ingat, untuk tajuk suku kata tertutup vokal waw, konsonan ra, maksudnya adalah suku kata tertutup yang mana di tengah-tengahnya terdapat huruf vokal waw, dan sebelum waw itu tadi terdapat huruf ra. Macam dalam contoh tadi kita tengoklah. Maknanya itu adalah yang dikatakan sebagai suku kata tertutup vokal waw, konsonan ra. Okey, boleh faham? Jadi insya-Allah contoh-contoh yang lain macam contoh konsonan sin, nga, pa dan juga kaf, insya-Allah akan datang kita akan sambung. Jadi akhir kalam daripada saya, syukran jazilan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ding 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 ding.